Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda? Okay. So, salam Ramadan. Okay. So, hari ini adalah hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dengan izin Allah, okay, memberikan kita peluang dan kesempatan untuk merasai lagi nikmatnya Ramadan, okay, pada tahun ini. Alhamdulillah, okay. So, guys, saya kenalkan diri. Nama saya Muhammad Faizal bin Irman. Saya merupakan founder kepada Tremendous Cafe dan Alhamdulillah kepekaran kami adalah membantu ramai peminat cendol untuk dapatkan cendol yang sangat sedap lagi mengiarkan insya-Allah buat anda rasa bahagia dan terlupa segala masalah pada hidupan cendol yang pertama. Okey, tapi saya bukan nak bercerita tentang cendol pada hari ini, tapi saya nak cuba untuk buat something yang lain sikit pada tahun ini, okey, pada bulan Ramadan kali ini, iaitu saya akan cuba share satu hari satu nota, okey, satu hari satu nota yang mana saya akan bercerita tentang kisah kisah benar ataupun ilmu-ilmu yang banyak membantu saya untuk berubah jadi lebih baiklah, okey. So ianya mungkin hanya sesuai, okay, hanya sesuai untuk anda jika anda seorang usahawan, okay, jika anda seorang yang menjalankan perniagaan lah, sama ada perniagaan produk ataupun servis, okay. So hari ini topik saya adalah sebab berniaga, okay. So saya pilih tajuk ni untuk kita saya kongsikan hari ini, okey, adalah kerana ini adalah perkara asas. Okey, ini adalah perkara asas. So saya dijadikan di intro lah. So untuk 30 hari ini insya-Allah semakin lama topik kita akan semakin berat. Okey, tapi kalau anda boleh dengar suara saya dengan jelas, okey, ataupun anda still, okey, pada saat ini anda masih lagi tonton live saya ataupun tonton video ni selepas ianya di post kemudian, okey, belanja saya love dulu, okey, belanja saya love dulu dan komen pagi, okey, komen pagi, okey. So sebab saya buat live ni adalah semasa pagi, okey. So guys, saya saya percaya semua orang, okey, semua orang punya sebab jika dia terjebak dalam dunia perniagaan, okey. So sama ada sebab itu adalah sebab yang dia memang gembira, okey, ataupun sebab itu dibuat kerana dia memang tak gembira. Contoh tak gembira adalah dia tak ada pilihan, bertahun-tahun mencari pekerjaan tapi tak dapat-dapat. Jadi pilihan yang dia ada adalah berniaga. So mungkin dia tak gembira jadi usahawan, so dia terjebak jadi usahawan, ataupun dia memang suka dengan dunia perniagaan. Dia memang keturunan dia ni okey, darah dia ni darah perniagaan. Mak ayah dia orang ahli perniagaan, mak datuk nenek dia semua boleh jadi begitu, okey. So dia jadilah usahawan yang dibentuk menerusi apa yang dilihat semasa dia kecil, okey. Kemungkinan juga, okey. So saya adalah antara orangnya yang yang sebenarnya dalam family saya, okey, mak saya adalah orang yang kira kategori minat buat bisnes, okey, dia minat buat bisnes. Saya ingat lagi waktu saya kecil-kecil, cumanya minat mak saya tu dia tidak jadikan bisnes ini sebagai career. Dia berbeza dengan saya sekarang. Saya jadikan perniagaan sebagai saya punya career, tapi mak saya dulu dia jadikan perniagaan sebagai alat untuk buat secara sampingan. Okey, sambil-sambil sebab mak saya dulu tukang masak hospital. So untuk menyara keluarga, so dia buat side job lah, okay, buat bisnes secara part time untuk menambah pendapatan keluarga. So ada sebab, okay, mak saya dulu buat bisnes sebab dia nak tambah pendapatan keluarga. Okay, itu sebab mak saya dulu, okay. So saya lihatlah mak saya buat bisnes, saya pun turut kan, jual mi goreng, jual kacang kuda dulu kan. Saya tolong mak saya lah. Dari situ saya nampak okey, susahnya sebenarnya buat bisnes. Susahnya buat bisnes sebab kita penat kadang-kadang pagi sampai ke petang, tapi hasilnya tidaklah memuaskan sangat kan, tidaklah menggembirakan sangat, tapi kita terpaksa buat untuk tambah pendapatan. Kadang-kadang laku, banyak kali tak laku. So sedih lah, okay? Sedih lah sebenarnya. Menjadikan saya tak ada
saya tak pernah ada impian ataupun cita-cita untuk jadi usahawan. Saya tak pernah. Okay? Saya tak terfikir pun sekarang ni saya tiba-tiba jadi toke cendol. Saya tak pernah terfikir. Okay? Tak pernah terfikir. Tapi mak saya sendiri pun dia waktu tu dia sokong saya untuk belajar rajin-rajin dan apply kerja government kan, macam tu kan. Itulah doa mak saya. Dan alhamdulillah saya dapat juga kerja kerajaan. Saya dapat kerja government pada tahun 2010, okey, sehinggalah tahun 2019, okey, saya resign. 9 tahun lebih. 9 tahun 6 bulan saya bekerja sebagai kaki tangan kerajaan. Kemudian saya resign dan saya beralih fokus kepada dunia perniagaan. Okay, so ceritanya panjang lah. So bukan itu cerita yang saya nak cerita hari ni. Okay, cerita yang saya nak cerita hari ni adalah tentang sebab berniaga. Okay, ada orang berniaga sebab dia nak jadi jutawan. Okay, so itu tak salah. Okay, ada orang berniaga sebab family susah. So dia nak sara kehidupan, tambah pendapatan. Okay, bantu suami. Okay, itu tak salah. Okay, ada orang berniaga sebab dia nak bantu orang lain. Okay, dia suka ramai pekerja. So sebab dia nak bantu ramai pekerja dia untuk ada pendapatan. Okay, sebab. Okay, so apapun sebab anda, okay, jika ianya adalah baik untuk anda, ianya tidak salah. Okay, jika anda berniaga, apapun sebabnya, okay, ianya tidak salah, malah sebagai seorang usahawan, okay, yang seperti saya lah, saya berpengalaman sejak tahun 2014, okay, buat bisnes yang okay, jatuh bangun dalam dunia perniagaan sejak tahun 2014. Sekarang dah tahun 2023 kan, so almost 10 tahun jugalah. Okay, saya nampak perbezaan antara orang yang ada sebab yang kuat dengan orang yang tidak punya sebab, okey, adalah sangat berbeza. Okey, sebab itu saya bercerita tentang sebab. Jika sebab kita tak kuat, okey, kemungkinan besar kita akan mudah nak give up. Bila sesuatu jadi, kita akan mudah rasa down. Bila sesuatu jadi, kita akan rasa mudah macam tarik break macam tak nak teruskan. Dan kita akan mulalah tukar-tukar perniagaan. Sekejap ni bisnes tu, esok bisnes ni, lusa bisnes itu. Okey. Sebab yang tidak cukup besar, okey, ataupun sebab yang tidak cukup penting. Kenapa buat bisnes? Sebab saya tengok dia buat bisnes berjaya, jadi saya buatlah. So dia bukan dari dia yang nak betul, dia hanya ikut orang lain yang tengok macam berjaya, so dia pun buat bisnes. So sebab dia tak cukup besar. Ataupun kenapa buat bisnes? Tak ada buat apa di rumah, so saya buat bisnes lah. Nanti orang cakap saya menganggur, so saya buat bisnes sajalah. Kan, sebab yang tak cukup besar. So bila sebab yang tak cukup besar, bila apa-apa jadi, sebab dunia perniagaan tak senang. Kita akan berhadapan dengan banyak ujian. Okay, so bila kita berhadapan dengan ujian, jika sebab kita tak cukup kuat, so kita akan mudah give up. Okay, faham ke faham ni? Okay, so siapa yang join live saya sekarang, boleh tak belanja love sikit? Okay, boleh tak belanja love sikit sebagai tanda anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Kalau ada pertanyaan juga boleh tanya soalan. So saya saja buat live ini, okay, sebab saya cuba nak cabar diri saya untuk jadi orang yang lebih bermanfaat. Okay, untuk share balik nota. Okay, share nota. InsyaAllah jika diizinkan Allah, saya nak buat satu hari satu nota. So kita nak try sampai 30 hari lah. Okay, so belanja saya love guys. Okay, belanja saya love, tanda anda boleh dengar suara saya dengan jelas dan anda faham dengan nota yang saya kongsikan. Okay, so betapa pentingnya sebab. Okay, sebab itulah yang menentukan tahap kejayaan orang sebenarnya. Okay, sebab saya lihat ramai orang. Okay, saya lihat ramai. Ini bukan buat cerita. Saya sendiri lihat dengan kepala mata saya sendiri. Orang yang sangat susah, okay, sebenarnya dia sangat senang berjaya. Okay, orang yang sangat susah sebenarnya dia sangat senang berjaya kerana sebab yang cukup besar semasa dia susah. Okay, dia orang yang sangat susah sangat senang berjaya kerana sebab yang dia ada semasa dia susah. So dia betul-betul niat nak ubah hidup. Okay, dia betul-betul plan untuk tidak mahu lagi hidup susah.
Dia niat untuk ubah nasib keluarga dia. Dia niat untuk tidak mahu lagi generasi seterusnya, anak dan cucunya susah seperti dia. Okey. So itu menjadikan, okey, sebab itu menjadikan dia sanggup buat apa sahaja. Okey, dia sanggup buat apa sahaja, dia sanggup redah apa saja, dia tak peduli. Okey, kadang-kadang dia menebalkan mukanya sendiri asalkan dia berjaya ubah apa yang dia tak suka. Okay, asalkan dia berjaya ubah. So, sebab itu saya lihat ramai orang, kawan-kawan saya lah, okay, termasuk diri saya sendiri sebenarnya. Okay, bila kita dah serik, bila kita dah jemuh hidup susah, so kita akan sanggup buat apa saja. Kita akan push gila-gila. Okay? Sebab itu saya lihat ramai sebenarnya orang yang susah, dia boleh twist tiba-tiba jadi hidup yang lebih baik jika dia sedar yang dia perlu berubah, jika dia sedar dan dia punya sebab kenapa dia mesti berubah. Tapi ramai orang akan mula stuck, okay, bila dia dah mula senang. Kenapa dia stuck? Sebab sebab dia dah tidak susah lagi. Bila dia dah tak susah lagi, dia mula berada di dalam zon selesa, maka dia akan mula stay static, okay, berjaya lagi pun tidak. Dia static, and then sebab itu juga ramai orang bila dia dah berjaya sukses, tiba-tiba dia boleh jatuh semula. Kenapa? Sebab dia punya sebab tu tadi telah pun menurun. Kepentingan sebab dia tu telah pun mula menurun. Dia tidak lagi melihat yang kejayaan tu penting untuk dia. Dia tidak lagi melihat yang kalau sebelum ni dia mungkin excited nak bantu orang. Mungkin dia excited nak bantu family, and then bila family dah jadi lebih senang sikit, so dia mula terganggu lah. So sebabnya tu terganggu. Okay. So sebab itulah sebab sangat penting dan kena sentiasa di inovasikan. Sebab tu kena sentiasa di adjust. So mungkin kalau dulu seperti saya dulu, sebab kenapa nak buat bisnes, sebab hutang banyak. Okay. So bila hutang banyak, belanja untuk pampers anak kita kena fikir, susu anak kita kena fikir, apalagi perbelanjaan rumah tangga lah saya kena fikir. Saya pula dulu kerjanya di pedalaman, so minyak motor saya, minyak kereta saya nak pergi ke tempat kerja pun saya kena fikir, kan. Jadi sebab tu mengubah saya untuk tebalkan muka. Tak pedulilah tentang malu ke apa semua, saya tak peduli. Yang penting hidup saya boleh berubah. Okay. Tapi apabila kita punya perniagaan semakin membesar, kan, kita dah mula ada team, kita dah mula ada staff. Okay, macam saya sekarang alhamdulillah dah ada 16 orang staff. Jika sebab saya masih lagi untuk diri saya, ataupun sebab saya nak beli pampers, itu memang tidak lagi lah. Okay, jadi kita punya potential ataupun kesungguhan akan menurun. Okay, kita punya potential ataupun kesungguhan akan mula menurun. So saya nampak tapi sebab saya sekarang saya nampak kepentingan untuk bentuk ataupun jayakan saya punya tim lebih penting. Okay, so bila kita hire orang, kita kena pastikan orang yang kita hire tu, okay, jadi semakin sukses. Dia tak boleh, sebab semua orang nak berjaya. So kita kena pastikan orang yang bekerja dengan kita juga mesti berjaya. So bila sebab tu kita orang kata kita adjust, okay, so kita akan nampak betapa pentingnya untuk kita ada sebab yang betul. So begitu jugalah dengan anda, okay, jika kita nak mulakan sesuatu, betapa pentingnya sebab. Okay, so sebab yang kuatlah yang akan menentukan tahap kejayaan anda, insyaAllah. Okay, so saya harap perkongsian saya di hari yang pertama, nota pertama di Ramadan yang pertama, okay, semoga ianya sedikit sebanyak membantu anda. Okay, so yang terlepas untuk tonton live ni tadi, boleh tonton semula video ini selepas saya dah post dan finish ni. Okay, so jaga diri semua. Saya doakan semoga bulan Ramadan tahun ini memberi, orang kata apa, keberkatan, merubah kita jadi manusia yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, murah rezeki, dan yang paling penting kita diberikan kesihatan yang baik juga, okey, untuk dapat berpuasa, insyaallah
secukupnya lah bulan ni. Okey, so jaga diri semuanya. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Saya doakan anda murah rezeki. Saya doakan anda dimudahkan segala urusan, dicapaikan segala hajat dan impian insya-Allah. Jika sedih hatinya, moga digembirakan. Jika sempit rezekinya, moga dilapang dan diluluskan insya-Allah. Okey, jaga diri, senyum-senyum selalu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.